Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Tapi sebelum kita mulakan dengan kita punya rancangan pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang dah hadir ke dalam rancangan Markas Puaka. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. Saya harap raya anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Dan orang kata happy lah, happy di samping keluarga yang tersayang, adik-beradik, sahabat handai dekat kampung kan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ni untuk mengingatkan kepada anda, ciwa. Okey, yang mana masih belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk belanja saya satu like. Dan insya-Allah mungkin kita akan cuba untuk pulas sampai hujung tahun untuk capai kita punya 100,000 subscribers. Okey. Okey, kisah ni dikongsikan oleh Romi tau. Dan Romi ni pula hobi dia adalah memasak. Jadi anggaplah Romi ni macam tukang masak import setiap kali balik ke kampung isteri dia dekat Kuantan. Tak kisahlah, hari keluarga ke, hari piknik ke, hari raya ke, apa-apa hal, Romi tukang masak. Okey. Jadi beberapa raya tahun yang lepas, semasa berkumpul dekat rumah sewa kakak ipar dia iaitu keluarga isteri dia ni, kebetulan kakak ipar Romi ni minta dia buatkan nasi biryani dengan kurma daging bila ada family day tau dekat sebuah pantai beberapa hari selepas raya. Jadi malam sebelum piknik tu pun dia dah sediakan segala bahan-bahan masakan. Yalah, kalau dah kata pun family day, dah tentu banyak perut nak kena isi, betul tak? Lebih kurang dalam 3-4 family lebih kurang. Jadi Romi pun duduklah dekat dapur daripada lepas isyak sampailah pukul 12 malam sambil dibantu oleh anak buah dia yang bernama Sarah. Jadi ahli keluarga yang lain pun ada jugalah dekat ruang tamu, tengah busy buat kek, tengah busy buat kuih, packing goodie bag, macam-macam lagi lah. Biasalah family day kan. Jadi masa Romi dengan Sarah tengah sibuk bersiap, sekali anak buah dia tiba-tiba bersuara tau, Pak Su, boring lah Pak Su, tak ada cerita apa-apa ke Pak Su? Cerita-cerita seram ke, cerita-cerita pelik ke, cerita bunian ke? Sunyilah Pak Su kat dapur ni. Jadi si Romi ni macam, alah kau ni, dah tak ada topik lain ke kan? Alah Pak Su, takkan takut kot Pak Su. Lepas tu si Romi pun cakap, bukan apa, bukan Pak Su tak nak cerita, tapi Pak Su rasa rumah ni macam ada something sebenarnya. Pak Su tahulah kan? Tapi risau nanti Kang, kalau katakan Pak Su cerita nanti Kang, engkau yang menjerit dulu kan. Memang betul guys, rumah tu ada sesuatu yang tak dikelihatan mendiami bersama-sama dengan diorang ni. Jadi rumah tu merupakan rumah sewa dan mempunyai sejarah yang menjadikan rumah tu sangat-sangat angker guys. Dan baru je Romi cakap macam tu, si Sarah ni macam terkejut, betul ke Pak Cu? Kan? Adakah Sarah teringatkan sesuatu? Ataupun adakah Sarah terperasan sesuatu? Jadi pada ketika tu Sarah pun teruslah minta diri dengan bagi alasan yang untuk bagi alasan nak pergi ke depan, sebabkan katanya mengantuk katanya. Jadi Sarah pun bangun, tinggalkan dapur kan. Tapi langkah Sarah ni masa ditinggalkan dapur tu terhenti dekat pintu ruangan tengah tau. Sambil memalingkan muka ke arah Romi dan bersuara lagi sekali. Pak Su, kucing tu apa macam nampak lain macam dia cakap. Jadi si Romi tengok anak buah dia. Lepas tu dia nampak anak buah dia melangkah pergi selepas dia dah cakap macam tu lah. Jadi sebenarnya guys, Romi memang dah perasan tau daripada awal tentang kelakuan dua ekor kucing tu, tapi dia diamkan je. Cuma tak sangka yang si Sarah tu pun perasan juga kan? Kucing-kucing tu nampak gelisah, mundar mandir dan sering memerhatikan ke satu arah, iaitu di sebelah belakang Romi, di mana terletaknya rak pinggan dan juga sinki. Jadi sesekali tu kucing-kucing tu kelihatan macam terkejut tau. Tapi sekarang ni persoalan dia, kucing-kucing tu terkejut kenapa kan? Jadi akhirnya Romi pun bersiap. Dan sewaktu nak balik ke bilik air, Romi terperasan macam ada kelibat warna putih tau. Kata si imbas lalu je dekat bilik air yang luas tu. Jadi bila Romi nak masuk, apa benda pula ni kan? Dia terus batalkan niat dia. Dan dia pun terus menghala ke ruangan tamu.
Jadi masa dekat situ Romi panggil Sarah untuk minta bantuan kan. Sedangkan sebenarnya Romi dah terasa meremang tu, apatah lagi tengah tahan kencing daripada tadi. Tapi dia macam acah-acah berani, dia macam Sarah kan. Sarah mai tolong Pak Cu jap kata. Jadi si Sarah pun bangun dan dia pun terus pergi ke dapur kan. Sarah pun angkatlah barang-barang tu kan, macam periuk kosong untuk letakkan dekat atas meja kan. Dan dalam masa yang sama Romi dah berjalan ke bilik air sebab dah tak tahan sangat terkencing ni kan. Dan sempat lagi si Romi bagi arahan untuk tutup bekas-bekas makanan yang terbuka tu. Sarah, jangan lupa tutup bekas-bekas makanan yang terbuka ni, dia kata. Itu semata-mata sebabkan dia nakkan Sarah berada dekat dapur berdekatan dengan Romi. Gelisah punya pasal guys. Disebabkan apa tau? Disebabkan kelibat yang Romi nampak awal tadi. Padahal Romi tak tahu yang Sarah hanya tutup satu bekas makanan je. Lepas pada tu Sarah kembali balik ke ruangan tamu. Jadi nak dijadikan cerita guys, tengah Romi berada dekat dalam tu, secara tiba-tiba lampu bilik air tu terpadam tau. Pak. Jadi si Romi cakap macam, ni mesti kerja Sarah ni kan. Dia ingatkan si Sarah prank dia. Punyalah marah si Romi dengan Sarah tu kan. Sebab apa? Dah member tengah buang air, tiba-tiba lampu pula tu tutup. Habis gelap gelita guys. Tak cukup dengan tu, lampu toilet tu pula lepas dia dah matikan, dah gelap gelita, lepas tu dia nyalakan, lepas tu matikan balik. Dia macam on off tak beberapa kali Jadi memang sah si Romi fikir macam ini Sarah punya kerja ni kan. Sebabkan apa? Lampu switchnya pun dekat luar bilik air. Ngam-ngam masa lampu tu terpasang balik, terus Romi keluar daripada bilik air. Dia terkejar macam tu. Dia terkejar kan. Masa dia terkejar keluar, tak ada siapa-siapa pun kat luar guys. Cakap ini parah ni. Ini parah ni. Kan macam itulah lebih kurang. Ini parah ni cakap. Romi terus berjalan menuju ke ruangan tamu. Tapi tak tahu macam mana Romi boleh pula pergi toleh masa tu. Masa dia tengah berjalan tu, dia toleh ke belakang. Mata dia tertangkap lagi sekali dengan kelibat berbaju putih sedang melintas. Terus masa tu Romi tak ada cerita banyak. Dia nampak, dia terus pergi ke ruang tamu. Jadi bila dia sampai kat ruang tamu, dia pun tanya Sarah, tadi Sarah ada prank Pak Cu ke? Cakap, jangan buat macam tu tau. Kalau katakan Pak Cu jatuh dekat dalam bilik air tadi, gelap-gelap macam tu, nanya tahu tak? Jadi si Sarah ni macam kebil-kebil orang tu. Jadi lepas Sarah dengar cerita daripada Romi, dia tetap menyelamatkan diri. Dia mengatakan yang dia terus ke ruang tamu selepas tutup bekas makan. Pak Cu, tadi masa Pak Cu suruh Sarah tutup makanan dekat dapur tadi, Sarah dah tutup. Lepas Sarah tutup, Sarah terus pergi ke ruang tamu kan? Jadi bila Sarah cakap macam tu, kata-kata Sarah tu macam agak logik juga tau kan? Jadi siapa yang main switch lampu? Jadi lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu, Romi dikejutkan oleh isteri dia. Tiba masa untuk memasak. Jadi pagi tu Romi, Sarah, Niza, seorang lagi anak buah, yang lebihan ada dekat ruangan tengah prepare kuih-kuih dan juga air. Yang lelaki masih tidur terbongkang macam biasa guys. Lelaki semua tidur terbongkang, termasuklah anak si Romi ni. Jadi Sarah ni pergi bantu isteri Romi untuk packing dog gift tau. Tinggallah Romi dengan Niza berdua je dekat dapur. Bila tengok-tengok jam, dah pukul 5 pagi, nak dekat pukul 5 pagi. Jadi menu yang diorang sediakan pada hari tu adalah nasi dengan kurma daging. Diorang tengah sediakan, tengah prepare. Sementara nak menunggu masak, Romi berborak jugalah dengan Niza. Macam-macam benda lah diorang borak kan. Borak. Sampailah satu ketika Romi minta Niza surat khabar lama untuk digunakan sebagai lapik barang-barang dan juga makanan untuk letak kat dalam bonet kereta. Niza, ada paper lama tak? Ada surat khabar lama tak? Bagi Pak Cu jap. Pak Cu nak alas dekat bonet belakang takut ikan tumpah ke apa kan. Jadi surat khabar tu pula guys, ada dekat bilik store seperti yang ditunjukkan oleh Niza. Tu Pak Cu, dekat bilik store kat depan tu. Pak Cu tengoklah, banyak kat situ. Jom Sarah, kita pergi ambil surat khabar. Jadi diorang-diorang ni pun pergilah ke dalam store untuk ambil surat khabar yang diikat rapi dan berada dekat atas para tau masa tu. Dan terdapat beberapa ikatan surat khabar. Jadi ketika Romi mengambil satu ikatan, mengasingkan surat khabar yang berhabuk daripada yang bersih ni, tiba-tiba satu ikatan surat khabar yang berada dekat atas almari tu jatuh tau. Jatuh ke lantai, kerpak gitu. Jadi si Romi dengan Rizal ni macam terkejut. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu si Romi perhati keadaan dia. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada apa-apa pun. Dan cahaya bilik store tu guys, nak bagikan korang gambaran yang lebih jelas cahaya bilik store tu pun suram kan? Hanya ditumpangi oleh cahaya luar lampu dapur. Dan pada masa yang sama, telinga Romi menangkap satu bunyi. Bunyi kertas yang dicarik-carik tau. Dah macam bunyi kuku dicakar-cakar dekat atas kotak punya juga kan? Terus kan, Romi
Romi panggil Niza sekali. Niza, dah dengar tak bunyi tu? Dan nampaknya guys, Niza pun dengar juga bunyi kertas yang dicari-cari tu. Dan Romi terus mencari keberadaan bunyi kotak tu ataupun kertas yang dicari-cari. Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Terus Romi keluar daripada store kan? Lepas tu dia mengharap yang tak ada apa-apa yang ikut diri dia lah. Itu yang dia seram kan? Memang seram guys. Bukannya apa, terbayangkan kuku tajam dia yang panjang yang mencakar kotak walaupun tak nampak. Jadi ketika Romi tinggalkan store yang berpuaka tu, Niza pun tengah duduk dekat atas meja makan. Tengah duduk dekat meja, bukanlah duduk atas meja makan. Tengah duduk dekat meja makan kan. Okay, Niza tengah duduk kat meja makan sambil muka dia dengan penuh orang kata riak wajah panik tau. Dah. Salam. Lama dah dia Usha. Hari ni baru dapat berkenalan katanya. Si Romi ngusik si Niza. Si Niza ni dah tak senang duduk kat dapur kan. Lepas tu dia dah bengang, si Niza ni dah bengang, dia pun terus bangun, dia tinggalkan Romi dekat dapur. Jadi seperti yang Romi jelaskan memang rumah sewa tu berpenunggu tau. Tapi bukanlah datangnya daripada makhluk gaib tu secara tiba-tiba. Tapi benda tu sengaja diletakkan oleh seseorang. Ini disebabkan rumah tu sebenarnya dah adalah rumah pusaka guys. Tak tahu cerita. Ingat ini sekadar aku nak share je. Bukan nak membawang ke, bukan nak menukuk tambah, tidak. Okay? Tapi ini sekadar kita nak share je lah. Jadi rumah tu selepas owner dia meninggal dunia, rumah tu diturunkan kepada anak sulung dia. Jadi nak dijadikan cerita, ada sesetengah adik-beradik yang tak puas hati. Jadi salah seorang daripada dorang telah meletakkan penunggu supaya tak ada penyewa. Dan proses tu membuatkan rumah tu jadi buruk kan? Jadi buruk, jadi busuk kan? Dan orang kata bila dah dalam keadaan rumah yang macam tu, bolehlah dirobohkan dan tanah tu dijual. Jadi dapatlah duit sama rata. Itu tujuan utama. Okey. Tapi disebabkan owner baru, iaitu anak sulung dia tu, dah tentu tak setuju kan. Jadi memandangkan rumah tu yang kata dah berpenunggu dan owner baru pun tahu, maka rumah tu disewakan pada kadar yang sangat rendah guys. Satu rumah tu 180 je. Rumah kayu yang besar. Dia senang cerita macam ni lah. Korang bayangkan rumah tu macam rumah banglo, siap ada garaj, boleh parking 3 biji kereta dan berpagar penuh kan? Sebesar tu 180. Siapa tak nak? Kalau bagi kat aku pun nak kan? Jadi rata-rata yang Romi dengar, semua penyewa yang tinggal kat rumah tu takkan duduk lama. Paling-paling tidak pun dalam 2-3 bulan macam tu lah. Cuma kakak ipar Romi je yang berjaya tinggal kat situ lebih daripada setahun. Ketidak-tidaknya lambatlah proses rumah tu nak jadi rumah buruk disebabkan ada penyewa kan. Berani betul kan. Memang berani gila kakak ipar Romi ni. Tapi itu sekadar sejarah ringkas lah tentang rumah tu yang dah ada cerita tu lah. Tapi kisah Romi ni masih belum habis guys. Korang mesti ingatkan kisah dia dah habis kan. Kisah dia belum habis lagi. Okay. So kita sambung balik kisah Romi ni. So pada satu hari ni, family Romi kembali ke rumah sewa berpuaka tu untuk bermalam kat situ tau. Jadi family Romi tu tidurlah dekat ruang tamu yang berlantaikan kayu disebabkan yelah sejuk, nyaman kan. Jadi lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu, isteri Romi terjaga disebabkan dia terdengar macam ada bunyi orang berjalan dekat atas lantai kayu macam Jadi dalam sama-sama cahaya tu, isteri Romi pun buka mata dia. Dia buka mata dan dia ternampak ada satu sosok gempal yang sedang berjalan mundar-mandir dekat depan tempat yang diorang tidur tu. Wajah dia tak berapa nampak disebabkan gelap. Tapi pada awalnya tu, isteri Romi ingatkan itu kakak dia yang keluar daripada bilik untuk carikan sesuatu kan. Lepas tu dia pun tanyalah macam, Kak Ngah, nak cari apa tu? Pasanglah lampu. Kan terpijak anak aku pula, susah nanti Kang. Tapi benda tu senyap ke? Dia langsung tak mengendahkan teguran isteri Romi ni. Masih lagi duk mundar-mandir. Jadi saat tu Romi pun terjaga daripada tidur dia kan? Dia tersedar yang pintu bilik kakak ipar dia terbuka. Jadi mata dia tu terpandang ke arah kaki kakak ipar dia yang sedang tidur dekat dalam bilik tu disebabkan lampu yang masih terpasang. Dan waktu tu juga guys kan, suami kakak ipar dia tak ada dekat dalam rumah kan, kata kerja shift malam. Jadi dalam masa yang sama, sosok gempal yang mundar-mandir tadi tu berhenti berjalan. Dia berhenti berjalan dan dia duduk membelakangkan isteri Romi ni.
Jadi Romi terdengar yang isteri dia dah menegur beberapa kali. Tapi sosok tu langsung tak sahut apa-apa. Diam aja. Kan? Malas nak layan punya pasal, isteri Romi pun sambung tidur. Jadi si Romi dia buat apa? Dia acah-acah tidur je masa tu. Dia tak tidur, dia acah-acah tidur je. Jadi keesokan paginya tu guys, isteri Romi tanyalah dekat kakak dia apa yang dicari dekat dalam gelap gelita malam tadi, kak. Kan? Tu kakak ipar Romi tu macam, cari apa? Orang tengah tidur lah. Apa benda yang orang cari bagang? Tak dia cari apa lah. Sambil-sambil tu Romi menyokong tau kata-kata kakak ipar dia disebabkan apa yang Romi nampak pada malam tadi, iaitu kakak ipar dia tidur dekat dalam bilik dia sebab tu Romi terjaga. Dan waktu tu isteri Romi macam, betul ke ni bang? Dia kata. Terkejut juga lah. Dan itulah hakikat dia tinggal dekat rumah sewa yang berpenunggu. Kan? Jadi kakak ipar dia cakap, dek, itu bau sikit je dek. Kalau katakanlah akak ceritakan lagi, tak ada siapa-siapa pun yang langsung berani nak datang ke rumah ni. Jadi guys, Niza, ingat tak Niza, Niza anak buah pada Romi ni. Niza merupakan anak kepada kakak ipar dia yang menyewa rumah tu juga dan pernah berkongsi cerita pada Romi. Kejadian ni berlaku pada hari mendung, sekitar jam 3 petang macam tu lebih kurang. Jadi mak dengan ayah dia tak dekat rumah disebabkan kerja. Jadi adik lelaki pun keluar pergi melepak. Tinggallah orang kata Niza seorang-seorang yang tengah sibuk siapkan kerja sekolah dekat bahagian ruang tamu, dan adik perempuan dia pula tengah melayan angin petang dekat beranda masa tu. Jadi waktu tu Niza terasa seolah-olah macam diperhatikan. Bila Niza toleh dekat ruangan dapur, macam terkejut. Macam terkejut. Kan? Sebab kenapa? Dia nampak ada satu sosok tubuh kulit hitam. Satu sosok tubuh kulit hitam menggerutu tengah duduk bersimpuh dekat ujung tangga dapur tu guys. Dia tenung aja dekat arah Niza tu. Rupa paras tak tumpah. Macam siapa tau? Macam nenek tua yang memiliki badan yang gempal. Jadi seram punya pasal, Niza tu terus bangun dan terus pergi ke beranda dan lepak dengan adik perempuan dia tu. Jadi guys, kes kena tenung macam Niza tu yang buatkan orang kata penyewa-penyewa yang sebelumnya tu macam cabut lagi. Tak tahan je pasal. Kalau ikutkan cerita pada kakak ipar Romi, owner rumah tu pun dah beberapa kali dah menghalau penunggu tu, tapi masih lagi kembali. Kalau dibunuh oleh para perawat sekalipun, benda tu memang akan datang balik tak lama lepas tu. Akhirnya owner tu malas nak bergaduh besar dengan ahli keluarga. Dia macam, lantaklah biarkan je. Jadi kebetulan hari selepas kejadian nenek tua gempal mundang mandir tu, berlaku lagi satu insiden guys. Hujan rebat. Rebat ke ribit? Hujan lebat. Okey. Hujan lebat berlaku pada ketika tu, kan? Piring estro yang diorang ada kat rumah tu pun seolah-olah macam teralih daripada kedudukan, menyebabkan siaran estro terputus. Jadi pada malam tu Romi cubalah nak repair. Macam biasalah, dia jadi macam repairman lah, kan? Jadi semasa dia panjat menggunakan tangga untuk naik ke bumbung tu, dia dah perasan awal-awal lagi yang tangga yang Romi nak panjat tu macam dah tak stabil tau. Bukan disebabkan tanah tak rata, tapi seolah-olah macam ada orang menggoncangkan tangga tu daripada bawah. Dan Romi sempat menyuluh ke bawah tau. Memang tak ada siapa-siapa pun guys. Daripada awal lagi anak tangga tu sampailah ke atas bumbung, tangga tu macam digoyang-goyangkan. Nasib baiklah si Romi sempat panggil anak buah dia yang lelaki untuk pegang. Kalau tak naya jatuh, patah pinggang, kan? Asyik-asyik Romi je kena sakat. Kadang-kadang isteri, kadang-kadang anak buah dia. Kakak ipar dia tak pernah kena ke? Mesti korang pernah tanya kan? Kakak ipar dia tak pernah kena ke? Mestilah pernah. Satu masa dulu, waktu tengah malam, suami kakak ipar dia call, kan? Katanya nak balik rumah sebabkan sakit perut. Jadi bos dia pun benarkan dia balik, kan? Lepas dah letak telefon, kakak ipar dia pun tidurlah balik. Dan dia yakin dia tidur tak lama, kan? Kalau korang dengar suara ni, itu adalah suara anak aku yang masih belum tidur, dah overdose ketupat dengan rendang agaknya, kan? Masih tak tidur lagi ni, kan? Okey. Sambung, Jadi dia yakinlah dia tidur tak lama, kan? Sebab apa? Dia tengah tidur tok 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 tok. Tok 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 tok. Lepas tu dia buka mata, kan? Yes. Kakak ipar dia terdengar bunyi ketukan pintu rumah beberapa kali. So dalam keadaan mamai tu, kakak ipar dia pun bangun menuju ke arah pintu. Pelik juga, sebabkan apa? Suami dia memang selalu bawa kunci rumah. Tapi entah kenapa gatal nak suruh orang pergi buka pula. Tapi bila kakak ipar dia buka pintu,
Tak ada orang kat luar. Dia tengok kereta suami dia pun tak ada. Apatah lagi gate dekat luar tu masih bertutup. Mamai ke? Tak mungkin kalau dalam keadaan mamai boleh terdengar bunyi ketukan yang bertalu-talu macam tu. Sebab secara sahih dia, memang kakak ipar dia memang terdengar bunyi ketukan tu di saat berjalan ke pintu rumah. Kan? Walaupun dia dengar, lepas tu dia bangun, dia berjalan ke pintu rumah tu, dia masih dengar bunyi ketukan tu. Jadi kakak ipar dia macam lost tau. Macam apa benda ni? So kakak ipar dia pun berjalanlah ke bilik tidur dia selepas dia menjenguk ke bilik anak dia yang tengah tidur tu. Jadi dekat dalam bilik tidur diorang, kakak ipar dia duduk dekat atas katil, memikirkan tentang hal yang terjadi tu. Dan waktu tu jugalah, dengan secara tiba-tiba switch kipas on off beberapa kali. Kan? Memang live dekat depan mata kakak ipar dia, yang switch tu ditekan-tekan tau, tanpa dilihat siapa pelaku dia. Macam korang tengok switch lampu, tiba-tiba korang nampak switch lampu tu macam bergerak sini, tak, tak, tak. Tapi di switch kipas dia nampak tak, tak. Tapi dia tak nampak siapa yang tekan. Jadi walaupun kakak ipar dia cuba untuk marahkan si pelaku ni, tapi ternyata guys, makhluk gaib tu langsung tak peduli pun. Kau nak marah, kau marah lah, aku masih nak main switch ni. Kan? Jadi kakak ipar dia pun bacalah beberapa potong ayat-ayat Quran yang dia tahu, dan menjadikan keadaan reda sekejap. Tapi tak lama lepas tu makhluk gaib tu main lampu switch pula, main switch lampu pula. Jadi tak tahan punya pasal, kakak ipar pun pergilah ke bilik tidur anaknya, lalu dikuncilah pintu sambil menunggu kepulangan suami dengan orang kata keadaan yang sakit perut, kan? Jadi bila suami dia sampai, barulah reda sepenuhnya guys. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang rumah sewa berpuaka yang didiami oleh kakak ipar Romi pada satu ketika dulu. Sekarang keluarga kakak ipar dia ni pun dah berpindah ke rumah lain, dan kali terakhir Romi tengok rumah tu pun dah separuh roboh, disebabkan tak ada orang yang nak sewa selepas kakak ipar dia ni. Kan? Romi ni guys, kalau korang nak tahulah, dialah yang ceritakan tentang bilik berpuaka dekat Kuala Selangor dulu, kan? Pada satu ketika dulu ada 2 episod. Kalau korang ingat lah, nanti korang tekan link nanti yang aku dah sediakan ni untuk korang pergi tengok ataupun dengar cerita bilik berpuaka di Kuala Selangor. Ada 2 episod. Aku dah sediakan link dekat sini. Okay? Jadi saya tak nak cerita panjang-panjang, cukup satu cerita yang panjang pada malam ni. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram. Sebab saya apa? Sebab bukan apa guys, bukan saya tak nak cerita dengan lebih panjang. Ini pun dah raya ketiga, mungkin ada yang dah mengantuk, dan mungkin ada family members yang masih lagi sampai saya tak naklah anda semua jadi anti-social dan tengok je YouTube, padahal ahli member lain apa ahli keluarga lain semua tengah berborak kan. Korang layan je macam tak syok lah pula kan. Jadi saya lepaskan anda saya lepaskan anda untuk anda bergembira dan kata mingle around dengan ahli keluarga. InsyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Selamat Hari Raya guys. Assalamualaikum.